Orang kita gurau dengan orang dalam WhatsApp group, orang boleh terima. Orang usik kita sikit, kita left. Ini tak pakai. Kalau saya biar dia left. Biar dia left, nak apa dia dalam group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita terus belajar untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yang hati mereka sangat dekat pada Tuhan. Mari kita belajar melahirkan rasa terima kasih pada Allah seperti mana orang-orang soleh yang mereka merasakan bahawa bila berada dalam taat dan bila berada dalam buat-buat perkara-perkara kebaikan, ini yang merupakan nikmat yang sangat besar bagi mereka. Jadi kita tiru watak mereka, kita tiru cara hidup mereka, kita tiru tradisi mereka. Semoga kita dapat mengikuti perjalanan mereka dan mereka telah diiktiraf sebagai orang-orang yang soleh. Mari kita terus lahirkan rasa syukur kerana tanpa izin Allah, la haula wala quwwata illa billah, yang kita selalu baca Allah, kalau Allah tak izin ni kita tak mampu. Nak datang masjid tak mampu, nak belajar tak mampu, nak solat tak mampu, lebih lagi khusyuk tak mampu. Tapi dengan rahmat Allah, kalau Allah izinkan semua berlaku, dia akan berlaku. Tapi usaha tu mesti datang daripada kita. Usaha nak khusyuk mesti datang. Usaha ni nak bergerak pergi masjid mesti datang. Usaha nak rasa nak belajar agama mesti datang dari kita. Sebab kita diberi pilihan. Tapi kalau Allah telah izinkan, bimbang, dia tidak akan terlaksana. Okey. Kita sambung kitab ni, Nawar Bagi Hati, pada muka surat 81. Sesungguhnya itu kot je. Ayah 80. Ada pun tu kat 80 berhenti. Muka berapa? Dan ada pun melawak tu. Yang tu. Bawah lagi. Kat mana? Sabda Nabi. Dan sabda Nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula la yatukallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minasyurriyah bahawa seorang lelaki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh dari bintang ketika itu. Suraya ni bintang, maknanya hinanya, tak bagusnya orang yang bila dia suka cakap, dia nak bagi orang ketawa. Ini sebenarnya tak bagus. Tu jadi pelawak ni sebenarnya tak baik lah, sebenarnya tak bagus lah. Memang orang kata dia menghiburkan orang, tapi kebanyakannya bukan menghiburkan, lebih bimbang dia menghiburkan sampai peringkat melalaikan. Menghiburkan sampai peringkat melalaikan. Bukan kata nak berhibur ni tak boleh, tapi kalau sampai peringkat melalaikan, itu yang tak boleh tu. Sekarang ni saya ada cakap dah, macam-macam rancangan. Dia adakan pertandingan-pertandingan. Dia adakan pertandingan ni, TV-TV ni lah. Dia adakan pertandingan, dibuatnya siri ke siri. Dan hadiah ni bukan murah-murah, 300,000. Betul. Kalau musabakah hadiah dia 50,000 ikut. 10,000 hanya hadiah ikut. Saya rasa lah tak sampai ratus-ratus ribu kan. Tapi kalau rancangan ni tengok orang taja hadiah dia beratus ribu, 300,000 juara.
200,000. Kenapa? Sebab ramai orang tengok. Bila ramai tengok, siaran tu perniagaan dia makin maju lah. Kenapa? Orang semua cari jalan nak ketawa. Kenapa? Hati kosong, hati resah, hati susah, hati gundah. Kenapa hati resah, hati gundah? Tak isi dengan benda yang sepatut isilah. Tak diisi dengan zikir, tak isi dengan baca Quran. Tu mudah resah, tu mudah gundah, tu mudah rasa nak marah, tu mudah rasa macam-macam tak bagus. Lepas tu terpaksa dah didatangkan hiburan-hiburan yang menyebabkan orang ketawa. Didatangkan pertandingan raja ni, raja tu, raja ni, raja tu, macam-macam raja. Janji orang ketawa. Janji orang ketawa. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit berseluruh melawak itu dengan perkataan atau dengan perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Bukan kata tak boleh langsung. Boleh juga. Bukan kata tak boleh langsung. Dia yang tak boleh tu, dia kata sedikit, tu boleh. Tapi kalau dah buat macam racang bersiri-siri ni, orang duduk tengok berjam-jam, itu bukan sedikit, itu dah banyak. Orang ketawa sampai terbahak-bahak, itu bukan sedikit, itu dah banyak. Yang dibenarkan tu sedikit. Sedikit. Yang saya paling bimbang, yang saya paling takut, yang saya pernah cakap bulan lepas, bila dilawak-lawak itu adalah perkara-perkara agama. Ini yang saya cukup bimbang. Kita tengok pun gerun juga. Kenapa? Dia silap lawak, dia mempersendakan. Silap mempersendakan, habis. Boleh jadi ridah. Ridah ni apa? Perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Ni paling takut. Lepas tu nak lawak-lawak ni, jangan lawak-lawakkan tema-tema benda-benda gini lah. Jangan lawakkan tema begini, nampak sangat tak bagus. Kalau nak lawak tema gini, mesti ada orang yang nasihat. Okey, ini jangan buat, gini jangan buat, gini jangan buat, bahaya. Lepas tu kena belajar perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Itu namanya ridah. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi ada 9 muka surat. Kena belajar benda tu betul-betul. Apa benda? Antaranya apa? Banyak dikatakan dalam tu apa? Mempersenda-sendakan. Bila banyak perkataan mempersendakan itu dan dikena pada agama, habis. Jadi murtad lah. Selalunya dengan lisan. Dengan lisan. Tu nak kena hati-hati. Nak kena hati-hati. Ramai orang buat. Kadang kita tengok ramai orang buat. Mungkin mereka tak tahu lah. Tapi kalau ada mereka tahu atau tidak, benda tu berlaku. Jadi murtad ni je murtad, jatuh juga murtad. Tu yang kita takut tu. Lepas tu ni belajar tauhid. Belajar tauhid. Perkara-perkara yang menyebabkan murtad ni ada satu bab dalam tauhid. Panjang cerita dia lah. Lepas tu nak kena belajar ni. Ada orang murtad sebab akidah, sebab dia i'tikad. Dia rasa macam ni, dia yakin macam ni, dia yakin macam ni. Kalau salah, dia syak macam ni, salah, habislah. Dia syak tentang wujudnya Allah, contoh dia syak tentang hari kiamat, dia syak tentang syurga, dia syak tentang neraka, macam-macam lah. Dia syak tentang kenabian satu rasul, seorang rasul dia syak. Ya ke ada Nabi Zulkifli ni? Ya ke rasul nama Ilyasak ni? Kalau dia syak-syak gitu, habislah. Itu daripada i'tikad tu, belum keluar lidah lagi tu, daripada i'tikad. Lepas tu nak jaga-jaga ni, lawak-lawak ni, jangan kita melawak hal-hal agama, bahaya. Istimewa serta kanak-kanak dan perempuan kerana membaikkan akan hati mereka itu, supaya mereka ni riang. Dengan orang perempuan, dengan isteri nak berlawak-lawak tak apa, tak ada masalah. Padahal kadang-kadang ia dikira ibadah. Rasulullah ni tu isteri-isteri dia kata, Aisyah kata aku pernah berlari-lari dengan Rasulullah. Isteri dia kata juga, ada isteri dia kata, siapa nama isteri daripada anak Sayyidina Umar tu, dia kata aku pernah mandi berdua dengan Rasulullah. Rasulullah pernah jirus air, aku pernah jirus air pada Rasulullah. Hingga Rasulullah kata dahlah, nanti air tak cukup pula untuk kita mandi janabah. Dia pernah cakap gitu dengan isteri dia. Jadi mereka ni bergurau. Jadi gurauan dengan isteri ni tidak dikira dalam kitab kata tidak dikira melalaikan. Sebab tu jangan serius sangat dekat rumah, tetapi dengan orang luar sangat-sangatlah peramah. Ni tak bagus kan. Saya ada dengar kadang-kadang orang cerita kan, suami dia dekat luar kalau dengan kawan
okey. Tak mudah kecil hati, boleh bergurau, boleh belanja kawan, tapi dengan isteri, dengan anak-anak dia balik rumah aja, dia batuk dekat tangga, semua diam. Semua masuk bilik, semua tak nak tengok muka bapak dia. Semua balik bilik, buka buku, berpura-pura lah. Tak jumpa bapak dia. Sampai bapak tidur kan, baru anak dia keluar. Sampai isteri pun bimbang kalau suami dia balik. Isteri dia pun terasa tak ada kemesraan suami dia ni. Tapi dia kata dengan orang luar dia mesra. Dengan rakan pejabat dia, rakan perempuan pejabat dia, dia boleh cakap dengan baik, dia boleh mesra, dia boleh ada adab, dia boleh ada sopan, tapi kat rumah dia punya garang. Kadang-kadang ada yang WhatsApp kita, dia kata, "Ustaz, isteri saya pakai serban." Saya kata bukan salah serban. Bukan salah serban. Saya kata, itu yang silap tu sikap dia. Tak ada kena dengan serban. Dia kata macam mana dia boleh kasar ni? Dia kata sedangkan dia pakai serban. Tak ada kena-mengena dengan serban. Serban adalah satu perkara lain. Ada orang pakai serban tak ada kasar pun isteri dia. Ada orang tak pakai apa-apa pun kasar dengan isteri dia. Bukan, dia tak ada kena dengan pakaian tu. Pakaian tu adalah benda lain. Sikap adalah satu benda lain. Sepatutnya pakaian tu bila pakai begitu, sikap patut lagi lembut lah patutnya. Tapi tak semuanya begitu. Ni kadang-kadang sikap ni kita tak boleh ada pada diri kita. Tak boleh ada pada diri kita lah. Jangan sampai anak-anak kita ni dia takut sangat kita. Kita serius sangat pun tak boleh juga. Kita bergurau sangat pun tak boleh juga. Ada waktu kita kena serius, ada benda yang kita kata, benda ni kita serius. Dengar cakap ayah. Ayah cakap gini kau dengar. Ada masa kita kena serius. Ada masa kita boleh lebih kurang. Terutama benda-benda yang tak melibatkan syarak. Tak melibatkan akidah, tak melibatkan hukum. Kita boleh gurau-gurau tak apa. Tapi benda-benda melibatkan hukum, melibatkan syarak, melibatkan penghormatan pada orang tua, apa benda semua, agama tak boleh main. Tak boleh digurau-guraukan, tak boleh dilonggar-longgarkan. Ada benda kena serius, ada benda tak kena serius. Sesungguhnya diceritakan akan demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia bersabda inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Bahawasanya aku melawak berseluruh dan tiada aku berkata melainkan yang benar. Rasulullah ni dia gurau, tapi dia gurau tu bukan perkataan tu perkataan bohong. Itu maksud dia. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannah ajulu. Tiada masuk syurga perempuan yang tua. Dia cakap tu memang betul lah. Orang kalau masuk syurga mana ada orang tua. Dia umur dia sekitar 30-an. Ada kita kata 30, ada kita kata 33. Bukan umur kita ni 60, 70 ni masuk syurga dengan umur sini rupa ni tak ada. Umur dia rupa dia macam waktu dia umur 33. Dia umur 30 tahun. Maknanya yang masuk tu orang umur tu. Orang tua tak. Bukan yang masuk ni rupa dia tua, tak. Itu Rasulullah kata tu. Orang tua tidak akan masuk syurga. Artinya tiada berkekalan iaitu dalam syurga. Bahkan dijadikan orang yang masuk syurga itu muda pada ketika masuk ia ke dalamnya. Allahumma rzuqna. Itu kalau dengar orang cakap dalam kitab kata masuk syurga ni, dulu guru-guru ajar kalau dengar dalam kitab kata orang ni masuk syurga gini-gini dapat rahmat, kita kena cakap dalam hati kita, Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami. Kita dalam baca ilmu gitulah adab dia. Kalau kita dengar cerita orang masuk syurga begini-gini, kita kata Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami. Rezekikan apa? Rezekikan kami masuk syurga. Lepas tu amalkan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada isteri dia Aisyah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia ajar apa Rasulullah ajar pada isteri dia? Ya Allah, aku memohon syurga. Dia ajar Aisyah isteri dia suruh pohon syurga. Aku memohon syurga dan aku memohon amalan-amalan yang mendekatkan aku pada syurga. Minta Allah izinkan kita buat amalan yang amalan ni dekatkan kita dengan syurga. Sama ada amalan itu dari segi niat, perkataan atau perbuatan. Minta Allah izinkan kita buat amalan yang amalan tu boleh dekat kita dalam syurga.
Mohon syurga, mohon amalan dia. Amalan yang boleh buat manusia masuk syurga. Kena mohon gitu. Dan Rasulullah ajar juga pada isteri dia Aisyah, ya Allah, aku mohon lindung daripada neraka. Aku mohon lindung daripada neraka. Dan aku mohon lindung daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan aku dekat pada neraka. Seperti niat, amalan daripada hati, perkataan atau perbuatan. Tu doa tu boleh amal-amal tu boleh bacalah. Tak tahu bahasa Arab, baca bahasa Melayu tak apa. Mohon lindung. Mulianya Allah ni, nak ingat dia pun nak kena mohon. Nak kena syukur, kita nak datangkan rasa syukur pada dia pun kita kena mohon. Itu yang doa yang diajar kepada Mu'adz bin Jabal yang kita biasa baca. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa, kita baca doa tu. Wahai Mu'adz, engkau jangan tinggalkan doa ni. Jangan kau tinggalkan doa ni di belakang solatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kat engkau. Zikrika. Nak ingat Allah ni kena minta tolong. Kita tak pernah minta tolong. Kita minta tolong dapat kerja, minta tolong dapat ini, minta tolong dapat itu. Untuk minta tolong ingat dekat dia, kita tak pernah tahu pun, rupanya nak ingat dekat dia pun kena minta tolong. Kita tak pernah tahu. Mungkin kita nak belajar selama ni lah. Nak ingat dekat dia pun kena minta tolong. Kena minta tolong. Kenapa? Bukan senang. Hatta dalam sembahyang maghrib 3 rakaat pun berapu-rapu kepala. Ingat sana, ingat sini, ingat itu, ingat ini, macam-macam ingat. Itu dalam sembahyang. Luar sembahyang lagi teruk. Tapi akan mudah. Bila apa? Bila Allah mudahkan. Dengan apa? Dia tolong kita, dia tolong hati kita, ingat dekat dia. Dia bawa hati kita, ingat dekat dia. Lepas tu diajar oleh Rasulullah pada Mu'adz ni, minta tolong dengan dia. Minta tolong dengan dia. A'inni ala zikrika, ya Allah tolong aku ingat kat engkau. Mulianya Allah ni, nak ingat dia pun nak kena minta tolong dengan dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengakulah ya Allah, tak ada daya aku nak ingat kat engkau walaupun dalam solat sekalipun. Tak daya aku Tuhan, tanpa kau tolong aku tak daya aku. Tanpa kau pimpin aku tak daya aku. Tanpa kau bawa hati aku kat engkau tak daya aku. Kepala aku berserabut, macam-macam benda datang dalam fikiran. Patut makin tua makin tenang, makin tua makin berserabut. Macam-macam benda ingat. Ingat anak begini, nombor 1 begini, anak nombor 2 begini, adik begini, abang sekarang begini, sakit gini-gini. Semua lalu kat kepala, terutama waktu kita solat. Macam seolah-olah tak ada ruang untuk kita ingat Allah. Macam, nampak macam gitulah. Macam full otak kita ni, slot dia penuh. Macam tak ada ruang sikit pun ingat Allah. Walaupun dalam semayang. Ini berat. Ini berat. Lepas tu nak kena minta tolong dengan dia. Minta tolong dengan dia. Minta tolong dengan dia. Kalau tidak, susah kita. Okey. Tiada berkekalan orang tua. Ia tua dalam syurga. Diriwayatkan bahawasanya berlumba Rasulullah ia dengan Siti Aisyah itu dengan berlari-lari. Maknanya Rasulullah ni apa? Dia bergurau-gurau dengan isteri dia. Tu nak cerita tu lah. Dia berlari-lari tu, dia bergurau-gurau. Aisyah kata, aku pernah berlari dengan Rasulullah. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Rasulullah menang. Pernah sekali aku menang, sekali tu Rasulullah menang. Rasulullah kata, ini aku balas dendam yang aku kalah tu hari. Dia cakap dengan isteri dia. Seolah-olah dia macam berlumba. Padahal mungkin dia buat kalah. Mungkin juga, dia tak tahu. Tapi maknanya dia bergurau dia bergurau. Lepas tu, kalau kita ni seriusnya tempatnya salah serius tapi tempatnya salah. Dan kita bergurau pun kadang-kadang tempatnya salah. Ada benda yang ada keadaan yang kita tak boleh bergurau. Ada keadaan yang kita jumpa orang kali pertama, ada benda yang kita boleh guraukan dengan dia. Ada orang yang kita biasa jumpa, dah kawan rapat, ada benda kita boleh gurau dengan dia. Tu nak kena bijak dalam komunikasi lah. Ada benda jumpa orang kali pertama, digurau dia lain. Orang tengok rasa tak selesa, orang tengok rasa tak senang dengan dia. Dia tak pandai agaknya lah. Mungkin dia tak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dia tak ada pengalaman komunikasi dengan orang lain ke, atau memang watak dia begitu.
Menyebabkan orang tak berapa suka dengan dia. Lepas tu nak kena jaga-jagalah ni. Apa pun nak kena bijaksana lah. Nak kena bijaksana. Pandai baca suasana, pandai baca keadaan, dan apa yang kita boleh guraukan, apa yang tak boleh kita guraukan. Dengan siapa yang kita boleh bergurau, apa yang kita boleh gurau dengan dia. Dengan siapa yang kita tak boleh gurau, apa yang kita boleh gurau dengan dia. Apa tajuk yang tak boleh gurau dengan dia. Tu nak kena tahu. Terutama kalau kawan-kawan sekolah kita lama tak jumpa. Dulu kat sekolah memang kecil-kecil main bola kan, budak-budak kan. Dia tolak kepala kita tolak kepala dia. Betul. Gurau-gurau kat sekolah dulu, sekolah rendah dulu, main bola dalam hujan. Sekali reunion umur 50 tahun, kita jumpa dia balik. Waktu ni kena hati-hati. Jangan main tolak-tolak kepala depan orang. Ini bukan sekolah rendah yang zaman. Kenapa? Kadang-kadang dia orang ni ada pangkat. Tahu? Dia orang ni dihormati oleh masyarakat. Kita jumpa dia buat macam sekolah dulu, kita tunjal kepala dia. Allah, dia pun terkejut. Kita ingat kita seolah-olah kita berada sekolah rendah dengan dia. Nak panggil nama pun kena hati-hati. Dulu kat sekolah dia gemuk agaknya, ada orang panggil dia Badak. Mungkin. Dan nama Badak tu terkenal kat sekolah. Bila kita dah jumpa dia, 40 tahun tak jumpa dia, nak panggil tu panggil nama dia dulu. Jangan panggil Badak macam kat sekolah. Kadang-kadang dia bawa isteri dia. Isteri dia terasa tau. Kadang-kadang kita panggil dia Lee je. Katakanlah nama dia Razali. Kita kat sekolah panggil Lee. Kita dah 40 tahun tak jumpa, kita tepuk dia pasal reunion dari gaya. Tepuk. Lee, kita tepuk. Sebab dulu kat sekolah kita rapat dengan dia. Dia toleh. Isteri dia kat sebelah. Isteri dia kadang-kadang sebut apa? Excuse me, Datuk Razali dia kata. Nampak? Nampak tak? Nampak? Ada orang yang tak selesa, kita panggil dia Lee. Dia sekarang Datuk Razali, dia bukan Lee. Ada orang tak kisah, dia Datuk ke, dia apa ke, orang panggil dia Lee, dia no problem. Ada orang dia tak kisah, isteri dia kisah. Ada orang isteri tak kisah, dia pula kisah. Kata kau panggil aku apa tadi? Lee. Dia kata Lee tu 40 tahun lalu. Sekarang aku Datuk Seri Razali. Tak malu kita? Malu kita tau. Walaupun lepas tu kita kata, alah nak kira. Kita boleh kata gitu. Betul tak? Kita boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab kita ingat dia macam 40 tahun lalu. 40 tahun lalu dia kalau ingus lagi macam kita. Betul? Dan 40 tahun ni merubah watak hidup dia, merubah cara hidup dia. Mungkin jadi dia orang senang, dia jadi orang mewah, dia jadi orang ini. Betul tak? Dia di tempat lain dia dihormati. Kita tak baca semua ni. Kita pergi bergurau macam mana kita bergurau dengan dia 40 tahun lalu. Ni salah. Ni silap. Ni silap. Sebab tu nak pergi reunion ni nak kena hati-hati sikit lah. Kalau kita tengok dia okey, boleh gurau, kita boleh lah ikut tune dia. Dia pun berhati-hati yang kita tu. Dia nak, kadang-kadang kalau dia orang pandai komunikasi ni, dia pun nak gurau dengan kita, hati-hati juga. Sebab dia kenal kita 40 tahun lalu. Betul? Memang kita rapat kat sekolah, makan nasi lemak sama-sama, main bola sama-sama memang. Tapi itu 40 years ago tau. Dalam 40 tahun ni macam-macam benda yang dah masuk dalam kepala mereka. Cara mereka faham tentang kehidupan macam mana, background dia macam mana, dia menerima pangkat tu, dia terima dengan keadaan macam mana, mana kita tahu. Tu nak kena hati-hati lah. Sebab tu kadang-kadang orang kadang-kadang dia tak mau campur kawan sekolah dia, mungkin dia tengok cara ni tak sesuai bagi dia. Tak apalah, kita hormat lah, betul tak? Dia left group, itu terpulang dia lah. Tak siapa paksa kita duduk dalam group. Dia nak left lah, tak apalah. Tapi kita cuma niatkan untuk hubungkan rahim, untuk hubungkan kasih sayang ni balik. Terpulang lah kalau macam mana. Jadi diriwayatkan bahawasanya berlumba-lumba akan Siti Aisyah dengan berlari. Dia berlumba-lumba dengan Rasulullah ni. Dia lumba-lumba. Maknanya dia ada gurau-gurau dia dengan isteri dia. Rasulullah ni dia ada gurau-gurau isteri dia, ramai ada 4. Dia ada gurau-gurau dengan isteri dia. Jadi kalau kita bergurau dengan isteri dia, maknanya kita ada mengikut sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tu je lah. Tu je lah. Jangan serius sangat lah. Ada benda kita kena serius. Betul. Kalau melibatkan syariat, ada benda kita kena serius. Tapi itu pun dakwah tu pun nak kena pandai juga. Kalau kita memang dari kahwin daripada dulu, dia memang tak pakai tudung, lepas tu dia pakai tudung sikit, kita kena sabar lah. Dia kena sabar. Sebab kita pilih dia, betul tak? Bukan orang paksa kita kahwin. Kita yang pilih. Jadi baik buruk dia kita terima lah. Jadi kita kena sebagai lelaki, kita kena bijaksana lah.
Kita kena bijaksana, bawa dia belajar agama. Sebab tu pasangan kita ni, kita mesti bawa dia belajar agama. Kita mesti hantar dia belajar agama. Dia yang wajib ni kita, wajib ni sebenarnya kita nyajar. Yang wajib ni kita nyajar. Kalau kita tak tahu, kita bersama tak tahu, kita bawa dia sama belajar agama. Dia kena ikut kita belajar agama, terutama belajar yang khusus tu, yang buka-buka kitab, kita kena bawa pasangan kita. Kenapa? Kita bertanggungjawab atas nafkah batin dia. Belajar agama itu nafkah batin. Kita dah salah faham. Yang kita faham nafkah batin, yang lain tu, yang atas katil tu. Kita faham nafkah batin ni seks. Nafkah zahir ni bagi makan, bagi pakai. Bukan tu. Itu seks tu, itu sebenarnya kalau kita faham, guru-guru cakap dulu, itu nafkah zahir. Kenapa dia kata nafkah zahir? Dia cakap apa tau? Guru cakap apa tau? Cuba hang telanjang, nampak tak benda tu? Dia kata gitulah. Nampak kan? Itu zahir. Sebab tu seks ni sebenarnya nafkah zahir. Batin apa? Batin yang tak nampak dengan mata ni apa? Akidah dia dalam hati, ilmu agama dia tak nampak. Kalau dalam tengok muka tu nampak ilmu agama. Fardu ain dia, itu nafkah batin. Ini yang orang abaikan. Isteri jahil betul, tak tahu benda betul. Tak tahu rukun semayang tak erti. Dia tak pernah rasa risau dengan diri dia. Dia tak ada usaha nak suruh isteri dia belajar. Dia sendiri tak belajar. Dia keteruk lah. Dia sendiri tak belajar. Patutnya dia kena belajar. Bawa pasangan dia belajar. Kalau dia tak hantar pasangan dia belajar, dia kena ajar. Dia kena ajar pasangan dia. Kenapa? Itulah nafkah batin. Ini yang orang tak tahu. Ini yang orang tak tahu tau. Biarkan isteri jahil, haid nifas pun tak erti. Tutup aurat ada rukun, 2 rukun. Tak pernah dengar apa yang dia kata. Tutup aurat pun tak faham. Jangan tanyalah benda-benda lain. Jangan tanyalah berakidah, jangan tanyalah sifat 20, jangan tanyalah tasawuf, jangan tanyalah kebinasaan lidah ke benda ke yang kita belajar ni, jangan tanyalah. Lagi tak tahu apa-apa. Kalau kita tak hantar dia belajar atau kita tak ajar dia, nanti hari kiamat nanti dia cari kita. Pasti. Dekat sini dia panggil kita abang ke, sayang ke, apa benda ke, dia panggil lah. Tapi ke akhirat nanti dia nak lepaskan diri dia, dia akan cari kita, dia tunjuk kita, ini lelaki yang tak ajar aku agama. Dia jaga tau. Ini lelakinya dia pergi belajar, dia pergi seorang aja. Dia tak pernah ajar aku pun. Dia belajar kat masjid, dia tak pernah ajar aku pun kat rumah. Wahai Tuhan, aku dibiarkan jahil. Tengok. Tu dalam kitab kata orang lelaki yang nak melangkah ke syurga, tiba-tiba dengar suara daripada neraka. Ada perempuan ni suara, wahai Tuhan, kau tahan ini. Kau tahan lelaki tu. Dia adalah suami kami. Dia membiarkan kami jahil, dia membiarkan kami tak ada agama. Dia tidak memberi nafkah agama kepada kami. Kau tahan dia, jangan dia masuk syurga. Ada juga anak-anak perempuan dalam neraka yang kata, wahai Tuhan, kau tahan lelaki itu. Itu ayah kami dulu atas muka bumi. Dia biarkan kami tak tutup aurat. Dia tak pernah ajar kami pasal agama. Dia cakap. Maka malaikat tahan lelaki ni. Dibicarakan semula. Akhirnya tiga-tiga masuk neraka. Tu nak kena ambil perhatian ni. Jangan kita datang belajar tapi isi kita tak tahu apa kita kena ajar. Kita kena ajar. Kalau kita tak pernah ajar, kita bawa dia. Kita bawa dia. Ada orang kata, Ustaz, saya nak bawa isteri macam mana Ustaz? Nak bawa isteri Sabtu pagi kelas Ustaz boleh. Tapi anak saya tak ada orang jaga. Saya kata kerja siapa jaga anak? Kerja nursery jaga. Nursery tu buka tiap Sabtu. Buka. Pergi hantarlah, bayar saya kata. Betul tak? Nursery tu kan Sabtu dia minta RM30 untuk 3 jam. Kelas ni 2 jam je. Bayarlah RM30. Apa nak buat macam mana? Betul tak? Kalau kerja kita boleh bayar supaya dia tak kacau kita kerja kat pejabat. Ini kan pula kita nak belajar agama, nak menyelamatkan kita dalam kubur, melepaskan kita dari neraka, pergi bayar, hantar budak pergi bayar. Allah akan pandangan rahmat. Duit yang kita keluar tu dikira pahala. Sebenarnya bukan sebab soal bayar tu. Mereka ni bukan tak ada duit. Rumah besar-besar, kereta besar-besar. Tapi mereka bukan tak ada duit. Mereka tak ada kehendak untuk belajar. Itu sebenarnya. Dijadikanlah anak ni sebagai batu penghalang.
Sebenarnya tak ada kendak. Saya cakap saya pernah jumpa orang perempuan dia pergi kursus solat. Kita pernah buat lagu solat 8 jam kerana hari Ahad. Dia jaga mak dia. Dia pergi bayar nurse 1 jam RM35. Nurse yang freelance ni. Dia bayar dekat perempuan ni 1 jam RM35. Dia bayar 8 jam. 8 jam lebih kurang 270. Dia bayar dekat orang ni, kau jaga mak aku 8 jam, aku nak pergi belajar semayang. Tengok. Sebulan sekali dia kumpul duit, dia bayar 270 kat nurse ni supaya jaga mak dia, supaya dia boleh tumpu belajar. Dia sanggup keluar duit, dia kata. Kenapa? Dia kata duit ni tak ada makna, Ustaz. Kalau semayang tak sah nak buat apa? Orang macam ni lah Allah akan pandang dengan rahmat. Tapi kita, benar Imam Syafi'i kata, engkau nak ilmu ni, kau hasil ilmu ni, kau mesti ada 6. Ni macam yang dah sebut kan, mestilah cerdik pada akalmu, mestilah rasa tamak pada nak belajar ilmu, tamak, belajar sana, belajar sini. Mesti ada guru, mesti ada sungguh-sungguh, mesti ada belanja. Pak, belanja pak. Apa dia sebut belanja? Imam Syafi'i sebut. Dia kata apa? Belanja. Dia kata ni 1300 tahun lalu. Jadi tak heran kalau kita kena bayar yuran untuk belajar agama, kita kena beli kitab untuk belajar agama, kena keluar belanja kan. Lepas tu nombor 6 dia kata apa? Tuluz zaman. Dia makan masanya lama untuk dapat ilmu. Sebab tu lah kita kena faham. Ini bergurau-gurau dengan isteri, tapi isteri punya fardu ain kita buat tak tahu. Ni susah lah. Ni susah. Ramai yang gagal menunaikan tanggungjawab batin pada pasangan dia, isteri dia. Dia tak faham tanggungjawab batin ni apa. Iman dia, akidah dia, dia faham tak la ilaha illallah ni apa? Dia faham tak beriman pada malaikat ni maksud apa? Dia faham tak? Kalau dia tak faham, kita tanggungjawab. Kenapa? Kalau kita suami. Patutnya yang tanya ni, yang ajar ni kita. Kalau dia ada masalah haid, kita patut cerita dengan dia begini. Atau kita hantar dia pergi belajar. Patutnya dia tak payah tanya orang lain, dia cuma tanya suami dia. Patutnya. Tapi kalau suami dia pun 2 kali 5 tak faham, dia kena sama-sama pergi belajar. Dia kena sama-sama tinggalkan perkara lain. Kalau ada kelas fardu ain tu, habis pukul 12, nak pergi orang kahwin pukul 11, tak, pergi pukul 12. Sama-sama kena cakap itu. Kenapa? Belajar ni lebih penting. Kadang-kadang ada kelas fardu ain selalu tak datang. Minggu ni tak datang kenapa? Orang kahwin. Minggu depan tak datang kenapa? Balik kampung. Minggu depan tak datang apa? Oh, datang sekali. 4 kali datang sekali. Minggu depan tak datang lagi kenapa? Kucing beranak. Allah, kucing beranak pun datang belajar. Minggu depan datang lagi, tak datang, balik kampung, musim durian. Betul ya? Betul tak? Patutnya kelas fardu ain ni kita cari alasan untuk datang, bukan cipta alasan untuk tak nak datang. Ni banyak cerita alasan datang Cuti je balik kampung, cuti je balik. Allah. Bila nak habis mengaji? Umur dah 60, rukun mayang pun tak faham lagi tau. Tak puas ke dulu balik kampung ke? Allah menakutkanlah. Ramai yang kelah-kelah orang pencin tak sempat rukun 13 tak sempat dah tengok. Saya pernah jumpa rukun kedua suami dia sakit, rukun kelima suami dia meninggal, rukun ke-10 perempuan tu sakit, habis rukun dia pula meninggal. Tak sempat belajar syarat sah sembahyang, tak sempat. Dalam keadaan tak tahu apa-apa tau. Itu yang sedih tu. Jadi utamakan, ulama kata, tinggalkan benda lain untuk mengaji fardu ain, bukan tinggalkan fardu ain untuk buat benda lain. Jadi dengan isteri ni ada peranan kita bergurau, ada peranan kita bawa dia pergi belajar. Patut gitulah. Dan bersabda ia lagi. Bersabda Rasulullah itu bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umar, ma fa'alan Nuwairu. Hai bapa Umair,
Apa yang memperbuat oleh anak burung ciak? Adalah budak itu ia bermain dengan anak burung ciak. Jadi Rasulullah ni dia dengan budak-budak dia cakap cara gurau-gurau. Dia cakap cara budak-budak. Kenapa? Rasulullah ni dia cakap ikut level kepala orang, bukan ikut level dia. Kalau dengan pemerintah dia cakap cara diplomatik. Kalau dengan orang tua dia cakap cara macam orang tua. Dia cakap ikut tahap akal orang tu. Macam ni dia kata apa? Burung ciak. Saya ingat guru saya kata. Guru saya kata apa Dia kata ilmu ni, dia sebut burung ni lah, macam burung ciak. Atau burung ciak lah. Berarti tengok burung ciak. Burung ciak dia kecil, tapi movement dia very fast. Tahu dia tuk tuk ada gitu. Dia kalau gerak hilang. Tu burung ciak. Tu tengok internet lah burung ciak ni. Burung yang punya gerakan yang cepat. Dia kalau hinggap tu kepala dia dia gitu. Puk dia terbang. Dia bukan macam berpati hinggap keadaan nama, bukan. Dia bukan macam elang. Hinggap keadaan nama, tengok dia atas nama, bukan macam terkukur. Bukan. Itu dulu masa ngaji kan, ustaz kata bila kiamat dunia ni dia akan kosong, bukan macam padang jarak, padang terkukur. Tu saya ingat terkukur tu. Dia tanya, terkukur tu burung. Ini peribahasa tau. Di tempat tu dah kosong, tak ada apa, dia akan panggil padang jarak, padang terkukur. Tapi dia kata kiamat ni terkukur pun tak ada, jarak pun tak ada. Jarak ni apa? Dia tanya. Apa jarak? Dulu belajar bahasa Malaysia kan, padang jarak, padang terkukur. Terkukur ni burung. Jaraknya apa? Kamu tahu jaraknya apa tak? Tak tahu jaraknya apa? Jaraknya apa? Jarak dia pokok. Pokok jarak. Pergilah tengok internet pokok jarak. Tempat kalau tak ada orang, hanya ada pokok dengan burung terkukur je. Burung terkukur ni dia suka datang tempat lapang. Itu padang jarak, padang terkukur. Kiamat ni dia kata pokok jarak pun tak ada, burung terkukur pun tak ada. Kita ni tak ada rasa inisiatif untuk mengetahui. Tu kita banyak benda tak tahu. Kita baca padang jarak. Jarak dia apa? Kita tak bertanya. Kita ada sikap begini kan. Orang ada sikap begini memang tak akan dapat ilmu. Jadi dia kata, guru kata apa? Ilmu ni macam burung ciak. Ni Rasulullah ni digurau dengan seorang budak lelaki. Dia kata burung ciak tu buat apa? Dia cakap gitulah, lebih kurang bahasa gitulah. Tu dia kata, guru kata apa? Ilmu ni macam burung ciak. Ilmu ni macam burung ciak. Kejap hilang, kejap hilang, kejap hilang. Azan. Dah masa waktu azan kejap. Lepas tu saya nak tutup. Allahu Akbar.
haula wala quwwata. La ilaha illallah Allahumma rabbaha. Okey, kita habiskan sikit je lagi ni bab bergurau, berlawak, berseluruh ni. Dan bersabda Rasulullah bagi Syuhaib radhiyallahu an pada ketika makan tamar oleh Syuhaib radhiyallahu an. Syuhaib ni dia mata dia sakit sebelah. Rasulullah kata apa? Ataqulu tamra wa anta ramidu. Adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Menjadi kebiasaan orang-orang dulu, kalau sakit mata jangan makan tamar. Wallahu alam, kenapa saya tak tahulah. Mungkin lebih mudaratkan ke apa ke tak tahulah. Maka bersembah oleh Syuaib ni kata dengan Rasulullah radhiyallahu an, hanya sahaja aku makan dengan sebelah matanya lain. Dia gurau dengan Nabi lah. Dia sakit mata sebelah. Rasulullah kata, kenapa engkau makan tamar? Engkau sakit mata. Dia kata, tak, ini tak makan. Aku makan untuk mata ni. Dia kata gitulah, dia gurau-gurau gitulah. Maka tersenyum oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ni dia bukan orang pemarah. Orang gurau dengan dia boleh handle. Dia senyum Dia tak kata, aku ni Rasul, kau boleh gurau-gurau. Tak, dia bukan gitu. Dia bukan orang gitu. Dia bukan orang jenis gitu. Kita jangan rasa tercabar. Kalau kadang kita ni ada pangkat ke, kita terkenal ke, tiba orang gurau dengan kita, wah hajat, kita boleh gitu. Rasulullah dah tunjuk dah. Dia orang paling mulia di sisi Allah. Orang gurau dengan dia bersenyum. Dia bersenyum. Ada orang Yahudi panggil dia Muhammad, orang Yahudi panggil dia Muhammad. Panggil dia Muhammad. Sahabat-sahabat dekat sebelah ni rasa tak seronok. Bila orang tu datang lagi panggil Muhammad, ada sahabat datang dekat Yahudi, tolak dia sampai terlentang jatuh. Dia kata, kau tak kerti hormat ke Nabi kami? Kau tak panggil dia Muhammad Rasulullah ke apa benda ke? Panggil-panggilan yang patut dipanggil. Kenapa kau panggil Muhammad? Rasulullah leraikan. Dia kata, dah lah, memang nama aku Muhammad. Keluarga aku panggil aku Muhammad. Dah lah, dia kata biar. Rasulullah gitu Dia bukan orang suka berkelahi, Rasulullah ni bukan. Pada dia bukan benda besar. Bukan benda besar. Lepas tu kita kalau ada nama di tengah masyarakat, ada pangkat, ada jawatan, orang kan tak tahu kita ni ada pangkat, dia panggil kita pakcik, tak apa, itu lebih baik sebenarnya, betul. Kalau dia panggil kita dengan pangkat kita yang berjela tu, mungkin kita boleh riak hati pun, mungkin juga. Sama juga orang tak sebut nama kita dalam majlis. Kita ni terkenal kawasan tu, kita pemimpin setempat, orang luar datang rasmi satu benda, dia sebut berapa nama pemimpin tempatan, dia lepas sama kita, lagi bagus. Korangnya orang tak kenal kita, betul tak? Jangan dia kata, kenapa tadi protokolis my name is not in. Ni ada orang cakap ni. Saya pernah jadi pengacara majlis, saya tahulah. Kenapa nama saya tak ada? Saya kata saya tak tahu, sebab saya cuma limen ni je. Ada orang kadang kita salah sebut nama dia.
Bila kita dah jemput orang yang berucap, dia datang ke kita. Tadi awak sebut nama saya salah. Nama saya bukan ni, nama saya ni. Tapi bunyi lebih kurang aja, eja lebih kurang. Dia tak mahu sebut nama lah. Kenapa Sebab dia rasa nama dia kenapa nama dia salah sebut. Kalau kita sebut sekali pun orang tak perasan salah sebut. Sebab yang saya sebut tu hampir-hampir dengan nama dia yang betul. Tapi dia rasa benda ni satu benda yang kesannya besar. Tak apalah, saya diam je lah. Tapi saya kata dalam hati saya, kenapa pula benda ni jadi isu, betul tak? Orang bagi kat kita nama salah, kita sebut nama tu je. Kita pun kenal dia pun siapa. Ada orang yang gitu. Tapi Rasulullah bukan gitu. Orang panggil dia Muhammad, sampai sahabat-sahabat marah, tolak orang Yahudi ni, terlentang jatuh. Dia kata tak apa, keluarga aku nama aku memang Muhammad, keluarga aku panggil aku Muhammad, tak apa. Dah lah, jangan bergaduh. Sampai peringkat tu dia. Tawaduknya Rasulullah ni. Dia tak ada pernah rasa bangga apa, tak tahu. Tak pernah. Nak rasa bangga pun tak ada. Janganlah mendongak sangat ke langit. Ingatlah rumput di bumi. Tu yang Abu Yamka kata, letaklah cita-citamu di langit tinggi. Engkau nak jadi apa ke, nak jadi orang besar ke, orang ternama ke, letaklah cita-citamu. Tapi jangan lupa kakimu yang berpijak di bumi. Dia pesan itu. Ulama Amka ni dia pesan. Imam Syafi'i pun dia kata, engkau jangan bongkak, nanti engkau akan ditanam di tanah yang kau pijak. Mati tanam kat tanah yang kita pijak. Lepas tu jangan bongkak. Rasulullah ni bila orang bergurau dengan dia boleh terima. Dia pandai kontrol situasi. Dalam hadis ni tak sebut Rasulullah kata apa kau ni dengan aku kau tak. Dia bukan gitu. Dia bukan gitu. Kita kena pandai kontrol situasi Kita boleh bersedia menerima keadaan-keadaan yang kita di luar jangka kita kadang-kadang. Barulah kita nampak kita ada benda yang dalam, yang hebat, yang kita boleh mengawal diri kita. Jangan cepat melenting, tu tak bagus. Ada orang cepat melenting. Orang tu nak gurau, kita jerit dia, Allah, tak baguslah. Tapi orang terkejut. Orang terkejut pada, aku tadi ingat gurau, tak sangka buat macam ni. Tapi gitulah. Kalau di gurau kita benda yang kita tak patut pun, kalau kita nak sangat cakap dengan dia, jangan cakap depan orang ramai. Kita jumpa dia, dia kata mau cakap macam ni lah, tak bagus lah. Tak apa, cakap perlahan dengan dia. Dia lebih hormat kita sebenarnya. Kadang-kadang dia berani gurau dengan kita sebab dia tengok kita di kaki gurau kadang. Dia nampak kita gurau dengan orang lain kan. Dia pun seronok, dia pun gurau dengan kita. Kita gurau dengan orang lain boleh, orang gurau dengan kita marah. Ini tak bagus lah. Kita gurau dengan orang dalam WhatsApp group, orang boleh terima. Orang usik kita sikit, kita left. Ini tak pakai. Kalau saya biar dia left. Biar dia left. Nak apa dia dalam group, betul tak? Merosakkan suasana je. Ni contoh dia kata apa? Rasulullah berseluruh macam ni. Nanti sambung. Ada pun memuji. PKP ni yang susah tu bila kuliah tu panjang. Tak apalah, kita ikutlah undang-undang yang disediakan. Ada pun memuji. Ada satu lagi kebinasaan lidah yang hasil daripada loba berkata-kata, banyak berkata-kata, selalunya merosakkan orang lain. Dia panggil apa? Memuji. Ni banyak orang buat lah. Terutama dalam majlis-majlis rasmi tu. Kita biasa tengok lah. Kadang-kadang kita pergi mesyuarat, kita tengok ucapan. Kalau ucapan tak apa, kadang-kadang dia puji dia, dia bangun dia puji dia, dia bangun dia puji dia, dia bangun dia puji dia. Itu je berpusingnya. Kita kata apa ucapan ni? Memang tak bagus tu. Ada had nak puji-puji orang ni, ada had. Nanti kita baca lah. Ada akibat dia. Dan ada orang yang kita boleh puji, ada orang kita boleh puji. Ada orang kita boleh puji kalau kita rasa dengan pujian ni menaikkan semangat dia bekerja. Macam budak-budak, itu boleh. Tapi sekarang ni banyak sesi puji memuji je. Ni tak bagus ni. Akhirnya kita nampak keaiban kita. Ini lebih berat. InsyaAllah nanti kita sambung lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insani lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.